Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi di Pokok Hijau Channel. Dah lama saya tak upload video. Video pada kali ni saya nak upload pada tuan-tuan dan perempuan. Macam mana kita nak tanam pokok Colocasia mojito. Cara sebutan yang betul adalah Colocasia mojito. Tapi biasa orang kita di Malaysia kita panggil mojito lah. Mojito dan mojito ni benda yang sama. Colocasia mojito ni dia agak sukar sedikit. Dia pokok yang manja, cepat rosak, dan sebab tu saya fikir lebih baik saya tunjuk macam mana cara saya biarkan Colocasia ni. Macam mana Colocasia yang saya beli ni nampak sangat layu. Dia hantar menerusi kurier tetapi masih dapat bertahan, masih sihat, dan sekarang Alhamdulillah dah tumbuh besar. Jadi teruskan dengan Pokok Hijau Channel ini. Saya akan tunjukkan macam mana cara saya tanam pokok yang saya dapat daripada kurier ni. Dan dalam video ni, kalau tuan-tuan dan puan tengok, saya tak edit. Saya tunjuk, cuma saya lajukan saja macam mana pokok ini dibungkus oleh penjual, supaya tuan-tuan dan puan tahu ini adalah standard. Kalau tuan-tuan dan puan tengok, daunnya dah layu ya. Dah layu, ada 3 helai daun, dah 3 dan layu. Dan secara amnya, dia punya packing boleh kata kemas. Tak ada tanah yang bersepah, tak ada batang pokok yang patah. Jadi teruskan dengan Pokok Hijau Channel. Saya akan tunjukkan selepas ini. Terima kasih kerana terus dengan Pokok Hijau Channel. Okey, sebelum saya ulas panjang, sebelum saya tunjukkan cara saya menanam Colocasia mojito ni, saya nak maklumkan awal dululah. Saya bukanlah pakar dan cara saya ni bukanlah satu-satunya cara yang terbaik. Cara tanam Colocasia ada banyak cara. Cumanya apa yang saya tunjuk dalam video ini adalah cara yang saya rasa terbaik, paling mudah. Beginner pun boleh pakai. Cara ini cara paling mudah. Kebanyakannya dia punya success rate ni tinggilah kalau guna cara saya ini. Tetapi tak semestinya cara saya adalah paling terbaik dan cara saya paling terbetul. Jadi saya maklumkan awal-awal. Okey, kalau tuan-tuan dan puan tengok dari segi packing pokok ni, packingnya agak baik. Kita tengok tanah tak berterabur, packing kemas, sampah-sampah pun nampak sangat cantik. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan, pokok ini sampai kepada saya dalam tempoh 1 hari ya. Ini hari Sabtu, dalam 18 hari bulan 9. Saya beli 17 bulan 9. 1 hari je sampai daripada Perak, daripada Setiawan. Dan ini adalah dia punya keadaan pokok. Dan kalau tuan-tuan dan puan tengok, kalaulah pokok tu lagi lama dengan kurier, lagi layu dan lagi mengecut lah kot. Okay. Dan secara amnya pokok ni kalau kita lihat akarnya, kalau kita lihat pokoknya, pokok ni pokok yang boleh kita kata seller ini, penanam ini, dia baru pindahkan ke dalam pasu kecil ini mungkin dalam kurang dari sebulan, dalam 2 ke 3 minggu. Dari segi condition, dari segi saiznya, ini pokok yang baru dialih, tak sampai sebulan lah. Kita boleh lihat akar dia. Saya akan tunjukkan sebentar lagi. Saya boleh jangka akar dia pun tak banyak. Okey, untuk yang terpatah daun ni, kita buangkan saja. Jangan sayang daun. Kalau ada setengah seller, dia akan penanam Colocasia, dia akan potong semua daun. Cuma saya ni, saya sayang juga sebenarnya. Kalau pro-pro ni, biasa dia akan potong semua. Saya taklah, saya biarkan juga. Okey, seperti saya cakap tadi, pokok ni sebenarnya agak baru. Memang betul pun, tengok. Akarnya tak banyak lagi. Akarnya baru nak membesar. Dan saya pasti pokok ni baru dialihkan lah. Tempoh kurang daripada sebulan sebelum seller ni jual kepada saya. Baik, dari segi tanah, bila kita nak tanam pokok ini, seperti video sebelum ni saya pernah buat Colocasia Farewah Mas atau topping Firaun. Saya gunakan tanah topsoil ataupun sebenarnya tanah bakar. Tanah bakar yang berharga 1 pack RM2 seperti dalam video ni. Ada yang tanya kenapa tak pakai tanah hitam. Saya tak pakai tanah hitam kerana kalau kita pakai tanah hitam, air dia akan keruh dan kotor. Tanah hitam ni biasanya dia campur dengan sekam,
dicampur dengan wood chip yang dah dihancurkan. Dan biasanya benda-benda tu bila kita letak dalam air, untuk tanam colocasia ni saya menggunakan air yang banyak, benda tu akan terapung dan nampak buruk dan tak cantik. Dan airnya gelap. Berbanding kalau pakai tanah bakar, tanah topsoil atau tanah bakar seperti dalam video ini, tanah dia bila dah dalam tempoh sehari, airnya akan bertukar jadi jernih. Air lebih bersih. Tapi sebenarnya nak tanam colocasia ni, air tak jernih pun tak ada masalah. Cumanya saya suka air yang jernih lah. Sebab saya pun letak pasu ni di atas porch. Dan biasanya pasu ni tak adalah 100% menakung air. Dia akan ada juga air tu keluar. Jadi kalau dengan tanah yang tak kotor ni, tak dah mengotorkan juga kita punya lantai porch. Okey, tanah topsoil tadi untuk pasu sebesar ini, satu pack plastik tu kita letak dulu di bawah, jadikan dia base, baru kita letak pasu. Dan kita buka lagi satu pack tanah topsoil ni, tanah bakar ni, dan kita tuangkan lagi di dalam. Secara keseluruhannya, kalau untuk pasu sebesar ini, ni pasu ni dalam harga RM70. Memerlukan 3 tanah bakar, 3 pack tanah bakar. Kalau tuan-tuan dan perempuan tak jumpa tanah bakar, pakai tanah topsoil biasa belakang rumah pun boleh. Cuma saya suka tanah kering, tanah bakar ni kerana tanahnya kering dan bersih. Kalau tengok, kalau ada pun dia ada batu sikit-sikit lah. Jadi senang nak cuci, senang nak kemaskan, senang nak kita buang. Okay, dah. Sekarang ni dah 2 pack saya letak tanah ni, dan saya letak pack yang ketiga. Kalau tuan-tuan dan perempuan tengok, kita letakkan cantik-cantik pokok mojito tu di tengah. Dan kita tambahkan saja tanah bakar atau tanah topsoil kalau tuan-tuan tak ada di rumah lah nanti. Cukuplah untuk 3 pack untuk pasu sebesar ni. Pasu pun saya tak beli pasu yang tinggi sebab akar colocasia tak adalah pergi jauh ke dalam. Akar dia berserak kecil saja. Jadi pasu yang rendah sudah memadai. Okey, kalau tuan-tuan dan perempuan tengok, banyak ni je saya letak. Dan tanah itu bila saya tambah, memang ngam-ngam saya ratakan sama tinggi, sama aras dengan tanah sedia ada yang daripada pot tadi. Saya tak tenggelamkan dia lagi dengan tanah. Cukup sekadar itu saja. Okey, ini cara saya dah tunjuk cara macam mana unpack, macam mana keadaan dia tadi pada awal, dan macam mana saya tanam guna tanah bakar inilah, 3 pack tanah bakar. Saya harap perkongsian ini tuan-tuan dan perempuan dapatlah idea macam mana nak tanam mojito. Mojito ni antara pokok colocasia yang sangat manja, mudah mati. Dan kalau tuan-tuan dan perempuan tengok, saya tunjuk real case macam mana saya tanam. Okey, bila kita dah letak tanah 3 pack, dia lebih kurang ada dalam 1 inci ke 1,5 inci balance. Saya tak isi sampai atas. Kenapa? Adalah kerana pokok colocasia adalah pokok yang sukakan air. Dan saya bila tanam colocasia ni, saya akan takungkan pasu ini dengan air. Dan untuk letak air dia, okey, satu tips yang saya nak ajar bila meletakkan air, jangan letak air pipe. Mungkin tuan-tuan dan perempuan ada kekangan lah. Mungkin duduk di bandar tak ada telaga, tak ada air takungan. Apa yang tuan-tuan dan perempuan boleh buat adalah kalau boleh adakan tempayan. Saya beli tempayan. Tempayan tu boleh buat dekor. Dan juga saya takungkan air. Dan air tu sebaiknya adalah air hujan. Tetapi kalau musim panas tak ada air, apa yang tuan-tuan dan perempuan boleh buat adalah letak air pili dalam tu beberapa hari sebelum tuan-tuan dan perempuan nak pakai untuk pokok colocasia atau pokok apa-apalah, colocasia atau alocasia. Dan letakkan anti-klorin. Anti-klorin ni banyak jual di inilah kedai aquarium. Okey, ini tempayan besar yang saya gunakan. Dan tempayan ni ada ikan juga. Okey, ini caranya. Ini adalah air hujan, bukan air pipe, kerana sekarang musim hujan. Jadi pasu ni, tempayan ni airnya penuh lah. Dan secara tak langsung jimat duit lah. Duit apa? Bil air. Okey, terus je letak air di dalam pasu ni. Tuan-tuan dan perempuan jangan risau. Bila kita pertama kali letak air,
Dia tanahnya akan menurun sedikit dan juga airnya akan nampak keruh. Itu normal. Ini kalau kita pakai tanah topsoil, tanah bakar. Kalau tuan-tuan dan puan pakai tanah hitam, tanah gambut, tanah sawit atau apa-apa tanah yang warna hitam tu, lagilah kotor, lagi susah nak kemas. Okey. Secara amnya satu pasu ni memerlukan lebih kurang, kalau besar penyiram IKEA ni, dalam lebih kurang 5-6 kali jugalah saya nak isi kan. Dan sukatan isi padu untuk bekas IKEA ni dia lebih kurang 2 ke 2.3 liter kalau ikut ukuran secara kasar yang saya kira lah. Kenapa tuan-tuan dan perempuan kena tahu, seperti saya maklumkan tadi, kalau satu bekas ni kita cakaplah 2 liter, dan saya cakap tadi untuk bekas ini kita perlu isi dalam 5 kali. Mana 2 kali 5 air diperlukan untuk pasu ni dalam 10 liter lah. Dan kenapa tuan-tuan dan perempuan kena tahu isi padu air 10 liter dalam pasu ni? In case pada masa depan tuan-tuan dan perempuan nak guna baja yang baja cecair, seperti baja AB dan sebagainya, tuan-tuan dan perempuan tahu isi padu air dalam pasu ni. Itu tuan-tuan dan perempuan kena tahulah kalau nak tanam pokok kayangan ni, pokok mahal-mahal ni. Make sure detail tu ada dalam kepala dan kita buat kerja smart. Jangan terlebih baja. Kalau terlebih baja pokok akan mati. Jangan tu kurang baja, tak efektif dan membuang masa. Baik, secara amnya bila kita dah letak air, tuan-tuan dan perempuan boleh tengok okey, air tu lebih kurang separuh daripada jari saya, dan kalau kita lihat seperti yang saya maklumkan tadi, airnya sedikit keruh dan berbuih-buih ni. Ini pula tuan-tuan dan perempuan hasilnya beberapa hari selepas ditanam. Tuan-tuan dan perempuan boleh lihat air dah jernih dan daun nampak dah sihat. Ini beberapa hari selepas saya tanam, dan kita boleh lihat daun mojito tu dah jadi cantik. Daun yang layu hari tu beberapa hari lepas dah kembang, dah nampak segar balik. Baik, dari segi kejernihan air ni, jernih air tak jernih air ni bergantung kepada lokasi tuan-tuan dan perempuan letak. Kalau pasu ni terdedah dengan cahaya panas, dia biasanya akan tumbuh alga. Alga ni tumbuh dia akan berwarna hijau air tu, dan dia akan seperti berlumut. Yang itu adalah alga. Alga tu tak dapat dielakkan. Okey, kalau tuan-tuan dan perempuan tengok, anak pun kita dah nampak tumbuh dengan cantik. Dah ada keluar anak baru, shoot yang baru. Dan kita lihat situ, kalau tuan-tuan dan perempuan tengok air ni jernih adalah kerana tempat ni adalah agak redup. Matahari tak kena direct. Mojito ni sukakan tempat yang redup secara amnya. Dari segi pembajaan, tuan-tuan dan perempuan boleh gunakan baja teratai ini sebagai baja utama. Sebab kita rendamkan dia dalam air, baja teratai ni adalah baja yang sesuai. Dan bagusnya baja teratai ni adalah kalau kita letak baja teratai, jentik-jentik tak akan ada. Jadi untuk satu pasu ni kita letakkan baja teratai ni satu saja, sudah memadai. Dan kalau selang saya letak baja teratai adalah saya letak pada setiap 1 hari bulan dan juga 16 hari bulan. Maknanya sebulan 2 kali. Dan baja ni sangat berkesan pada saya. Dan saya akan tunjukkan selepas ini. Pada bulan 11, lebih kurang 7 hari bulan, dia punya pembesaran sangat cantik. Jika tuan-tuan dan perempuan lihat pada video ini, kita boleh lihat dengan jelas daun dia dah lebih besar daripada satu tapak tangan saya. Daunnya ada 2 helai, saya baru potong siang tadi. Dan kalau kita lihat batang dia, stem dia sangat besar, lebih kurang 2 jari saya. Dan nampak sihat dan kemas. Dan ada daun baru yang akan tumbuh, nampak dekat tengah-tengah tu. Jadi secara amnya, tak sampai 2 bulan pun pokok ni saya tanam. Asalnya pokoknya kecil, kering dan akarnya tidaklah begitu stabil, dah nampak sihat. Kenapa saya pindah ke tempat kecil? Selepas ni saya akan buatkan video lain. Saya nak variegation dia jadi cantik. Mojito ni perlukan tempat yang redup untuk kita nak keluarkan warna hitam dia, variegation dia supaya nampak cantik. Sama macam yellow splash. Dan saya akan tunjukkan selepas inilah buktinya. Perbezaan
yang mojito dan yellow splash di tempat redup dan di tempat yang direct sunlight. Okay, secara amnya saya harap video ni dapat membantu tuan-tuan dan puan yang nak tanam pokok mojito, colocasia mojito. Inilah cara tanam paling mudah. Cara saya tak semestinya betul, dan tuan-tuan dan puan boleh lihat pada video-video lain juga. Dan saya harap video ini dapat membantu tuan-tuan dan puan untuk tanam pokok colocasia lah. Terima kasih kerana terus dengan Pokok Hijau Channel. Mana jika tuan-tuan dan puan belum subscribe, saya mohon untuk subscribe channel saya. Dan jika tuan-tuan dan puan dah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Jumpa lagi. Bye.